Kes bunuh warga Korea Kim Jong-nam abang tiri kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un akan disebut hari ini di Mahkamah Tinggi Shah Alam Selangor. Ini adalah kali pertama kes itu disebut di mahkamah berkenaan. Sebanyak 44 dokumen sudah diserahkan kepada pihak pembelaan pada Jun lalu. Mengikut pertuduhan sebelum ini, dua wanita didakwa membunuh Jong-nam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Tamimi bin Abdullah. Metrik ID saya adalah 2102069. Hari ini saya akan melakukan perbentangan terhadap teknik pengurusan bahan bukti fizikal. Dan bahan bukti fizikal yang saya pilih adalah gunting serta baju. Dan matlamat pembentangan saya untuk kali ini adalah untuk mengetahui ataupun menunjukkan cara kawalan serta mengelakkan daripada bahan bukti tersebut tercemar ataupun kehilangan kesahihannya seperti cap jari ataupun kesan-kesan yang lain. Pengenalan kepada bukti fizikal pilihan saya. Yang pertama adalah gunting. Gunting adalah satu alatan yang tajam di mana ianya digunakan untuk untuk mematikan ataupun untuk membunuh orang seperti kes yang saya sedang handle untuk waktu sekarang. Dan bukti fizikal yang kedua iaitu baju, di mana ianya digunakan oleh mangsa dan juga di situ terdapatnya ketinggalan akan cap jari ataupun DNA milik mangsa ataupun milik suspek. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Mohon ditahan emosi, mohon ditahan emosi. Memang mengecewakan. Ya. Selamat petang. Nama saya Ahmad Tamimi bin Abdullah. Hari ini saya akan membentangkan tentang prosedur dalam tempat kejadian serta handle kepada ataupun mengumpul dan menghandle tempat bahan-bahan bukti yang ketinggalan di tempat kejadian. Untuk prosedur yang pertama adalah prosedur menangkap gambar. Macam yang kita boleh lihat sekarang, ini adalah jurugambar daripada tim saya. Ini adalah gambar yang diambil iaitu empat penjuru pada tempat kejadian. Yang ini adalah penjuru yang kedua. Seterusnya adalah penjuru yang ketiga. Berikut pula adalah gambaran jarak jauh serta jarak pertengahan dan juga jarak dekat. Kita boleh lihat di situ. Di mana mayat ataupun mangsa dijumpai oleh pihak polis. Ini bahan bukti yang kedua, bahan bukti fizikal yang kedua iaitu baju daripada mangsa. Dan ini adalah
bahan bukti yang ketiga, iaitu sebuah gunting yang dipercayai digunakan untuk menikam mangsa tersebut. Seterusnya adalah di mana kita dapat lihat di sini tim saya juga dalam melukis rajah kasar untuk keadaan di mana terletaknya mayat dan juga dua bahan bukti yang tertinggal di sini. Okey. Seterusnya adalah penandaan terhadap bahan bukti. Yang pertama adalah gunting yang ditemui di sini. Okey. Dan yang kedua adalah baju milik mangsa. Okey. Dan yang ketiga adalah di mana terletaknya mayat mangsa yang telah mati dibunuh oleh dengan menggunakan senjata gunting ini. Okey. Dan prosedur seterusnya adalah di mana kita nak membungkus bahan bukti yang ada di sini. Okey, yang pertama kita boleh lihat di mana gunting itu diletakkan di dalam kotak. Okey, kenapa tidak diletakkan di dalam plastik? Dia adalah satu bahan di mana ianya merupakan alatan yang tajam dan boleh mengoyakkan dan sekaligus akan menjadikan bahan bukti itu tercemar jika terjatuh ataupun kehilangan apa yang terletak pada bahan bukti itu, seperti contohnya kesan darah ke ataupun cap jari daripada bahan tersebut. Okey, yang kedua adalah pembungkusan terhadap bahan bukti yang kedua, iaitu baju milik mangsa. Okey. Baju milik mangsa itu akan diambil dan akan dimasukkan ke dalam plastik. Okey. Alright. Itu berikut adalah yang di mana kita proses kita untuk menyimpan ataupun kita menghandle bahan bukti tersebut supaya ianya tidak tercemar. Okay. Okay, ini adalah tadi bahan bukti yang pertama, iaitu gunting. Dan ini seterusnya adalah prosedur di mana kita untuk melabel bahan bukti tersebut, dan juga ianya perlu mengikut nombor yang tertera di sini. Jika kat sini nombor 1, dia adalah mengikut pada bahan bukti itu adalah juga nombor 1. Sebab di situ dia menjamin akan kesahihan akan terhadap bahan bukti itu apabila di mahkamah kelak. Okey, betul. Yang kedua itu tadi yang sebagai dalam kotak, dan sekarang ni di mana bahan bukti yang kedua, iaitu plastik. So kat sini kita akan labelkan dekat sini, dan juga mengikut prosedur dia, nombor 2 akan disusuli dengan nombor 2 juga. Okey. Dan apabila kita sudah dah disertakan segalanya tu, kita perlu turunkan tanda tangan serta tarikh di mana kita menjumpai barang tersebut pada hari ataupun tarikh yang sama hari yang kita jumpa. Okey. Okey. Dan apabila siap saja kita melabel dan juga siap kita meletakkan nombor yang sama di atas ni dan juga tarikh serta tanda tangan kita, maka kita perlulah meletakkan evidence security seal, iaitu kita lekatkan di mana di atas kotak ini. Okey. Okey. Sama juga seperti yang ini. Setelah kita dah siapkan semua ini, kita akan letakkan pada ujung plastik tersebut supaya ianya tidak terbuka. Okey. Okey, untuk kesimpulan kepada teknik pengurusan bahan bukti fizikal yang saya pelajari, okey, di mana dengan segala apa yang saya lakukan, di mana saya telah belajar
tentang cara penlabelan, pembungkusan, pengurusan, pengumpulan dan juga penyimpanan untuk barang bahan bukti tersebut. Kenapa ianya perlu diselenggara dengan sebaik mungkin? Ianya adalah kerana jika bahan bukti tersebut tercemar ataupun berlakunya pencemaran silang, maka bahan bukti tersebut tidak akan boleh digunapakai di mahkamah untuk proses membuktikan bahawasanya orang tersebut bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Tamimi bin Abdullah. Metrik ID saya 2102069. Saya daripada Polis Cycling International dan saya daripada kos Diploma Kepolisan dan juga Penyiasatan. Hari ini saya akan menjawab beberapa soalan yang akan diajukan kepada saya. Hal ini adalah untuk memperlihatkan bahawasanya tentang pengalaman ataupun cara saya dalam kendalian terhadap bahan kes ataupun tempat kejadian. Soalan yang pertama. Soalan pertama, Encik, sebagai pegawai penyiasatan untuk sesuatu jenis kes, apakah kepentingan yang Cik pentingkan kepada sesuatu kes tersebut? Merujuk kepada soalan yang telah diajukan, untuk kepentingan terhadap apa yang perlu dipentingkan ketika sesebuah penyiasatan itu adalah yang pertama adalah tempat kejadian tersebut. Merujuk kepada tempat kejadian ini, kita akan dapat dilihatkan tentang beberapa banyak jenis, iaitu maklumat, fakta-fakta dan juga bahan bukti yang tertinggal di tempat kejadian tersebut. Merujuk kepada soalan itu juga, kepentingan dia adalah kita perlulah memelihara tempat kejadian dan juga kita perlulah memelihara serta menguruskan terhadap bahan bukti yang tertinggal di tempat kejadian. Sementara itu, kita juga perlu melihat kepada mangsa ataupun juga orang-orang yang berada di sekitar itu, adakah suspek berada di situ ataupun tiada. Untuk soalan yang kedua. Soalan kedua, bagaimana cara Encik untuk kendalian akan barang kes yang Cik dapat? Merujuk kepada soalan yang telah diajukan, kendalian terhadap bahan kes ni terdapatnya beberapa jenis cara kendalian. Yang pertama adalah macam mana cara kita ketika kita berada di tempat kejadian tu, kita nak melihat adakah bahan bukti itu masih dalam keadaan selamat ataupun tidak. Macam untuk situasi yang pertama adalah di mana kita, sekiranya saya sebagai pegawai penyiasat ataupun responden pertama yang berada di tempat kejadian, saya akan memastikan tempat kejadian itu dalam keadaan yang aman dan juga selamat daripada dihampiri oleh orang-orang. Hal itu kerana sebab di tempat kejadian itu terdapatnya bahan-bahan bukti ataupun apa-apa kesan ketinggalan daripada suspek, dan juga itu perlulah kita titik beratkan dalam sesebuah penyiasatan tempat kejadian. Cara yang pertama adalah kita memastikan tempat itu bahan bukti yang telah diterima itu, kita perlulah dengan caranya ialah membungkus, melabel, kita menguruskan dia dalam dokumen yang telah diadakan. Macam cara pembungkusan itu kita boleh lihat cara terdapat dalam 3 cara, iaitu plastik, kotak. Macam selepas pada kita buat pembungkusan tu, kita perlulah melabelkan antara bahan kes tersebut dan juga dengan tempat kejadian itu perlulah sama, agar bila di mahkamah akan melihatkan
adakah bahan bukti dan juga tempat kejadian itu adakah dilabelkan dalam nombor yang sama ataupun tidak. Okey, selepas pada penlabelan, saya akan menerangkan pula tentang dokumen terhadap bahan bukti tersebut. Okey, apa yang perlu ada dalam dokumen bahan bukti tersebut adalah di mana kita akan mencari, macam contoh bahan bukti tersebut adalah bukti cecair, iaitu darah. Okey, macam bukti cecair ataupun darah, kita akan mengambil sampel dan juga kita akan menghantar sampel tersebut ke Jabatan Forensik ataupun bahagian kimia untuk kita dapatkan pengesahan. So apabila sudah sampai di sana, kita akan perlu ada dokumen yang perlu kita sign, tarikh apa semua. So kita selepas pada itu barulah bahan bukti darah tersebut akan dapat kita kenal pasti siapa pemilik dia, dan juga itu adalah bukti yang terkuat lah. Okay. Macam cara yang terakhir adalah rekod daripada IO. Rekod daripada IO ni bahawasanya bahan bukti itu terdapatnya tanda tangan, nama serta tarikh daripada tarikh kita dapat sampailah sekarang. Okey, soalan yang ketiga ataupun soalan yang terakhir. Okay. Boleh ajukan. Soalan yang terakhir, mengapakah bahan bukti atau tempat kejadian itu penting untuk sesuatu penyiasatan? Okey, untuk soalan yang terakhir itu, dia menerangkan bahawasanya kenapa bahan bukti dan juga tempat kejadian itu adalah penting untuk sesebuah penyiasatan. Hal ini kerana jika kalau kita dapati tempat penyiasatan itu telah dimasuki orang ataupun individu lainnya lah, termasuklah orang awam ataupun ahli kumpulan saya. Jadi dekat situ dia akan menjadikan tempat itu mungkin kehilangan terhadap jenis bahan bukti tersebut, dan juga akan menambahkan jenis pada bahan bukti tersebut. Sebagai contoh adalah bahan bukti daripada tapak kasut. Macam contoh tapak kasut ni, kata kalau kita terpijak pada tapak kasut yang sedia ada dekat dalam tu, dia akan merubah bentuk dia dan kesan tapak kasut kita pula akan ada di dalam tu. Jadi dekat situ adalah bahan bukti terbaru yang akan terdapat di dalam tempat kejadian tersebut. Okey, macam untuk bahan bukti pula ianya penting kerana kita untuk menjaga ianya agar ianya tidak tercemar ataupun berlakunya kehilangan terhadap keaslian bahan bukti tersebut. Sebagai contoh adalah bahan bukti darah ataupun percikan darah di tempat mana kejadian sesuatu itu berlaku. Okey, macam darah ini ianya adalah penting bagi orang kata sebuah penyiasatan kerana itu merupakan DNA. Okey, dalam bentuk darah ini kita akan memperlihatkan tentang macam mana ianya boleh kering dan juga itu. Dan kalau misal kata kita orang awam ataupun ahli kumpulan saya masuk tanpa dengan keizinan saya, maka bahan bukti tersebut akan tercemar dan juga itu akan menjadikan kerumitan terhadap kes yang saya sedang jalankan. Okey, itu saja pembentangan saya untuk kali ini, dan juga itu adalah pencerahan serba sedikit tentang apa kepentingan bahan bukti, apa kepentingan terhadap tempat kejadian. Okey, itu daripada saya, Ahmad Tamimi bin Abdullah, 2102069. Sekian, terima kasih.